Saya ucapkan terima kasih atas jawapan Datuk Menteri tadi. Berkenaan dengan blok yang sama untuk sewaan dan juga jualan, saya kira ini adalah rungutan-rungutan daripada penduduk di sana. Dia akan menimbulkan perbalahan antara misalnya isu-isu kecil sahaja, parking misalnya, parking space, ruang parking. Siapakah yang lebih berhak untuk mendapat ruang parking? Adakah pembeli ataupun penyewa? Mungkin pembeli akan kata oleh kerana aku beli jadi aku lebih berhak. Jadi ini akan menimbulkan perbalahan-perbalahan. Dan saya rasa sukacita kerana pihak di BKL bersedia untuk menjadi bukan menjadi pengurus tapi akan membayar yuran pengurusan bagi pihak mereka yang menyewa. Ini akan mengurangkan kekeliruan tentang urusan pengendalian apabila wujud JMB nanti. Kemudian seterusnya tentang Dewan Orang Ramai Datuk Keramat tadi. Ya, jadi saya ingin bertanya, bilakah Dewan ini akan mula digunakan? Ya, dan adakah nanti semasa pembukaan Dewan itu nanti, dan begitu juga Keramat Mall, ahli Parlimen Titiwangsa akan dijemput sama? Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Itu pun masa saya turun ke Padang, Yang Berhormat Titiwangsa pun bersama. Jadi walaupun tidak itu adalah lawatan turun di Padang, saya pun tak jemput sesiapa pun. Saya lebih sesuai bila turun ke Padang incognito, tanpa protokol, tanpa apa-apa. Jadi saya pun terkejut bahawa ada makan-makan disediakan. Padahal ini adalah, kalau saya buat lawatan rasmi, semua akan jadi baik. Jadi lebih baik saya buat lawatan yang tidak rasmi, yang seorang pun tak tahu. Berkenaan dengan soal parking di tempat-tempat rumah PPR ataupun PA yang akan dijual, saya rasa perkara itu kita akan buat syarat yang sama seperti sekarang, mana tidak ada keutamaan pada mereka yang beli ataupun yang menyewa. Masing-masing ada hak yang sama di bawah tempat parking. Jadi hanya kesefahaman dalam masyarakat setempat itu penting. Pasal ada juga di tempat-tempat yang sekarang ni pun ada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab, dia menghaskan parking itu untuk orang-orang tertentu. Jadi itu terpulanglah kepada Persatuan Penduduk dan penduduk tempat untuk pastikan ada kerjasama untuk parking di tempat-tempat yang di PPR ataupun di PA yang dihaskan. Okey, Yang Berhormat juga telah bagi Titiwangsa Tuan Ketua, seterusnya telah bertanya berkenaan dengan iaitu apakah halangan yang menyebabkan saya pun dah jawab tadi. Yang Berhormat Titiwangsa juga mahu penjelasan mengenai dua jawatankuasa menangani masalah projek terbengkalai, iaitu jawatankuasa pemandu yang dipengusikan oleh Menteri Wilayah Tuan dan juga jawatankuasa kerja mengenai masalah projek terbengkalai yang dipengurusi oleh KSU Kementerian. Beliau mahu tahu berapa kalikah jawatan ini bermesyuarat, apakah keputusan yang telah diambil dan bagaimana proses pelaksanaannya. Kerajaan amat serius, Tuan Ibu Ketua, kerajaan amat serius dalam menangani masalah projek terbengkalai di Wilayah Tuan. Jawatankuasa kerja mengenai masalah projek terbengkalai dan jawatankuasa pemandu mengenai masalah projek terbengkalai yang masing-masing dipengurusi oleh YB Menteri yang berbahaya KSU ditubuhkan bertujuan untuk memantau projek-projek perswastaan dan swasta yang terbengkalai dan seterusnya, mengenal pasti dan mencari kaedah penyelesaian terhadap isu-isu dan permasalahan projek-projek perswastaan dan swasta yang terbengkalai di Wilayah Tuan. Jawatankuasa kerja yang dipengurusi oleh Yang Berbahagia KSU bersidang secara berkala, iaitu sebanyak 3 bulan sekali, dan jika terdapat keperluan maka akan dibawa kepada jawatankuasa pemandu yang bersidang setiap 6 bulan. Setakat ni jawatankuasa kerja telah bersidang sebanyak 2 kali, dan jawatankuasa pemandu belum bersidang lagi. Saya belum diminta untuk bersidang.
Antara pendekatan yang diambil oleh jawatankuasa ini ialah dengan mengadakan perbincangan dengan agensi-agensi ataupun badan-badan kewangan yang berkaitan bagi membantu menyelesaikan masalah yang timbul berdasarkan case by case mengenai pasti perancang pembangunan dari peringkat awal bagi disesuaikan dengan kegunaan tanah serta penambatan pemaju lama mengikut peruntukan undang-undang. Tuan Yang Bertuah, Ahli Yang Berhormat Titi Mangsa juga telah minta penjelasan mengenai rancangan membangunkan tapak bekas flat berkeliling. Untuk Ahli Yang Berhormat Titi Mangsa, pihak pemaju iaitu ASI Sindang Berhad telah memulakan kerja-kerja dengan izin membina hoarding ataupun kempungan pada 4 November 2009. Kerja-kerja ini dijangka akan siap sepenuhnya pada hujung Disember 2009. Dalam hal ini, kerja-kerja merobohkan flat keliling berkeliling di Jalan Tun Razak akan dilaksanakan sebaik selepas kerja-kerja dengan membina hoarding ini selesai. Tuan Yang Bertuah, Ahli Yang Berhormat bagi Bukit Bintang pada 5 November 2009 membangkitkan dua projek yang terbengkalai, iaitu projek Plaza Rakyat dan projek CN Gallery di Jalan Imbi. Beliau mahu tindakan diambil segera bagi memastikan pelabur mendapat balik wang pelaburan mereka. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak Plaza Rakyat Sindang Berhad telah mengemukakan cadangan untuk syarikat Global Upline mengambil alih projek Plaza Rakyat. Beberapa siri perbincangan telah diadakan dengan pihak kementerian dan seterusnya jawatankuasa perswastaan dan PFI di Unit Kerjasama Awam dan Sastra JPM, iaitu UKAS JPM, bagi menyelesaikan isu projek terbengkalai ini. Terkini satu memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedang disediakan oleh pihak UKAS JPM bagi mendapat keputusan seterusnya mengenai projek ini. Berhubung isu-isu pembeli yang telah melabur dalam projek ini, pemaju baru ini yang dilantik bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu tersebut dengan para pembeli yang terbabit. Pembeli-pembeli akan diberikan option sama ingin meneruskan dengan pemaju baru ataupun bersetuju dengan bayaran yang telah dikembalikan kepada mereka. Ahli Yang Berhormat